أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 18, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian yakni kemudian daripada sahabat. Kemudian yakni kemudian daripada sahabat. Tabi'un. Kemudian ni kemudian daripada sahabat. Kemudian daripada segala sahabat. Sebab yang terdahulu tu bicara 10 sahabat yang wajib syurga. 10 sahabat yang mubasysyaruna bil jannah. Sahabat yang dikhabar gembira dengan syurga. Itu 10 sahabat. Kemudian bukan selepas daripada 10 sahabat tu. Kemudian yakni kemudian daripada segala sahabat. Tabi'un. Tabi'in tu idafah. Kalau tempat dia di idafah, tabi'in. Daripada kalangan tabi'in. Tu. Itu jadi majrur pula. Daripada kalangan tabi'in. Ada ni. Ni tabi'un lah. Punya pelik lah kita tabi'in kan. Biasanya tengok tepat lah. Tabi'un ke tabi'in ke tengok tepat. Tabi'un arti tabi'un. Arti tabi'un. Segala yang mengikut sahabat. Tabi' ni yang mengikut. Tabi' yang mengikut. Jadi tabi'un segala yang mengikut sahabat. Segala yang mengikut sahabat. Artinya segala yang mengikut sahabat ni terjemahan tabi'un. Artinya, dua kali artinya. Ada ni. Dua kali benda artinya. Jadi artinya yang pertama tu terjemahan. Arti yang kedua tu apa makna maksud dia. Ada ni. Tapi datang artinya kedua-dua. Ni contoh sifat 20 lah. Kidam artinya sedia. Artinya tiada awal bagi adanya.
Apa beza tu? Kidam, erti, sedia. Erti, tiada awal bagi adanya. Sedia itu terjemahan bagi kata kidam. Sedia apa? Sedia. Sedia jangan. Sedia kala. Sedia kala. Oh lah, sedia kala dah saya duduk kapung ni. Tak cakap gitu. Sedia kala dah saya kerja tempat ni. Sedia kala juga tu. Tu sedia kala masa. Dia panggil lama masa. Sedia kala lah. Hak ni kidam sedia. Artinya tiada awal bagi adanya. Tengok sini. Jadi satunya artinya. Yang kedua artinya. Contoh sifat 20. Jangan. Ada orang mengajar. Kidam artinya sedia. Apa arti sedia? Dia tanya gitu pula. Kidam artinya sedia. Terjemahan. Jadi ustaz ni tanya pula. Sedia artinya apa? Selama ahli masjid itu seorang tak jawab. Sebab apa tak jawab? Mudah sangat soalan. Apa mudah? Pada mudah? Mesej. Mesej. Tu ustaz tanya. Malah layang. Berapa kali. Ataupun memang tak pandai nak jawab. Sebab apa kita faham dah? Sedia ni bukan lama masa. Kita faham dah nak. Itu kidam sifat Tuhan. Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa. Hak tadi kata sedia kala duduk kapung tu, itu lama masa. Kita kidam sifat Tuhan. Jadi tanya, apa erti sedia? Tak jawab orang kapung, orang masjid. Tak jawab. Ustaz tu beri selalu. Berat orang masjid ni. Tak lepas kenal Tuhan ni. Mayang bang tu tak terima. Senyap orang kapung, orang masjid tu. Baik sungguhlah. Dah lah tanya tak jawab. Lepas ustaz tu kata berat puak masjid ni. Siapa sedia pun tak nak jawab ni. Akidah macam mana ni semayang bang tak terima. Sedap ke dengar kita semayang bang tak terima? Kita lelah main masjid bukan kerana semayang, kerana berjemaah untuk dapat fadilat. Semayang bang tak terima. Sedap bunyi. Dengar gitu je. Okey benda. Kidam artinya sedia. Apa makna sedia? Tiada awal bagi adanya. Ada. 2 kali artinya. Ini 2 kali artinya ni. Qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan. Artinya tiada berkehendak Allah kepada zat. Dan tiada berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia. Itu makna maksud dia. 2 kali artinya. Sebab 20 tu lah. Kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah yang berkuasa. Artinya satu sifat yang menengahi antara ada dan tak ada. Yang melazimi bagi sifat kudrah. Itu apa? Makna maksud apa? Artinya yang pertama balik bahasa. Arti yang kedua makna maksud gitu. Yelah. Kidam balik bahasa sedia. Apa makna maksud sedia? Tiada ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Kan? Dua kali artinya. Macam sini. Tabi'un artinya segala yang mengikut sahabat. Artinya cukup dahnya faham dah. Artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu dengan sahabat. Yang sempat hidup pada masa sahabat masa lagi ada. Ada ni. Itu tabi'un. Kalau sempat dengan sahabat, banyak belajar dengan sahabat, dia panggil tabi'un yang kabir. Kalau sempat dengan sahabat, tapi kurang belajar dengan sahabat, dia panggil tabi'un yang saghir, yang kecil. Jadi tabi'un ni contohnya Imam Abu Hanifah sempat dengan 6 orang sahabat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, tu tabi'in. Tabi'ut tabi'in, orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat.
Tu Imam Syafi'i kita. Bukan tabi'un. Imam Syafi'i tak sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i lahir 150 Hijri. Sahabat lama dah tak ada. Jadi Imam Syafi'i sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Itu Imam Syafi'i. Ini bicara berkaitan dengan tertib afdaliyah. Susunan mana yang paling lebih di sisi Allah. Satu. Dimulai dengan Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, ulul azmi yang 5, disusuli pula dengan Nabi Rasul 20 orang lagi tu, mencukupkan 25 Nabi Rasul, kemudian Rasul-Rasul yang lain, semua sekali 313 orang atas jalanan yang masyhur. Kemudian habis Rasul-Rasul, turun kepada Nabi-Nabi yang bukan Rasul 124,000 orang. Habis Nabi-Nabi ni, turun kepada kepala-kepala malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nampak? Lepas tu turun kepada sahabat. Habis sahabat, habis tabi'in, turun kepada yang tinggal daripada para malaikat. Hanya lupa. Ini pandangan Imam Maturidi. Ini pandangan yang muktamad. Dalam kitab Faridah kitanya, habis Nabi-Nabi, kemudian maka segala kepala-kepala, ketua-ketua daripada malaikat yang 4 tu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kemudian maka segala yang tinggal, yang baki daripada malaikat, kemudian maka segala sahabat. Jadi kita ni malaikat hak kebanyakan tu. Malaikat hak kaki tangan lah, malaikat-malaikat hak bawah-bawah ni lebih afdal daripada para sahabat radhiyallahu anhum, lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ha ni, kita Faridah kita ni. Selepas nabi-nabi, kemudian maka segala kepala ketua-ketua malaikat 4. Kemudian maka segala yang tinggal, yang baki. Yang baki itu bahasa Arab. Kita biasa sebut hak baki tau. Baki itu bahasa Arab. Yang baki, yang tinggal daripada segala malaikat. Habis malaikat ni, kemudian maka segala sahabat. Baru sahabat. Ada ni. Ini jalanan yang ta'if. Ini jalanan Imam Asy'ari. Jalanan yang muktamad, hanya kepala malaikat juga. Selepas nabi-nabi, kepala malaikat. Kemudian turun kepada sahabat, turun kepada tabi'un, turun kepada awliya-awliya. Habis awliya ni, barulah turun kepada yang tinggal daripada segala malaikat. Malaikat dipanggil awamul malaikah, dipanggil awamul malaikah, hak malaikat hak kebanyakan. Habis awamul malaikah, barulah turun kepada awamul bashar, di kalangan manusia yang kebanyakan. Siapa manusia kebanyakan ni? Kita semualah. Awamul bashar. Jadi ketua malaikat, habis ketua malaikat pergi kepada awliyaul bashar, dipanggil. Awliyaul bashar ni kekasih-kekasih Allah daripada kalangan manusia. Awliyaul bashar mulai dengan sahabat lah. Lepas tu tabi'un. Tu awliyaul bashar. Habis awliyaul bashar turun kepada awamul malaikah. Habis awamul malaikah turun kepada awamul bashar. Awamul bashar ni kebanyakan di kalangan manusia. Itu jalanan Imam Maturidi. Itulah jalanan yang muktamad. Itu susunan dia. Mana kena catat tepi lah. Catat tepi. Kitab Faridah ni tak apalah, kita catat tepi. Kitab Faridah ni kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat, kemudian barulah maka segala sahabat. Barulah sahabat ni yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengikut susunan Khulafaur Rasyidin. Kemudian turun kepada sahabat-sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang dia khabar gembira dengan syurga. Hak enam sahabat besar-besar ni.
Campur dengan 4 khulafaur rasyidin, jadi semua sekalinya sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang dia khabar gembira dengan syurga, jadi 10 orang. Tapi tidak dinafikan, ramai lagi sahabat-sahabat yang dikhabar gembira oleh Nabi dengan masuk syurga. Pada ni sahabat yang dikhabar gembira dengan syurga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak Nabi SAW Fatimah radhiyallahu anha, itu semua tu mubasysyaruna bil jannah belaka, yang dia khabar gembira dengan syurga. Ini susunan sahabat pula. Dimulai dengan khulafaur rasyidin yang 4. Khulafaur rasyidin yang 4, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tempoh masa menjadi khalifah, saya sebut dalam minggu lepas tu. Itu dinyatakan dalam kitab Tuhfatul Murid, disebut dalam kitab Tuhfatul Murid. Sebab Nabi ada sebut al-khilafatu ba'di salasun. Khilafah selepas dari aku 30 tahun. Summa tasiru malikan aduda. Kemudian jadilah pemerintah tu pula raja-raja yang menggigit. Lepas ada 30 tahun. Jadi nak cukup 30 tahun tu lah. 6 bulan yang terakhir menjadi khalifah adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, menjadi khalifah selama 6 tahun. Sebut melepas tu dalam kitab Kifayatna Tuhfatul Murid. Sayyidina Bakar menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Bakar menjadi khalifah sanataini wa salasatu ashhurin wa asyarata ayyam. Sayyidina Umar jadi khalifah asyarata sinin wa sittatu ashhurin wa samaniyata ayyam. Boleh tak bilangan tu? Anda ada bilangan tu? Apa kata terjemuh je lah. Sayyidina Bakar menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Uthman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sayyidina Ali karamallahu wajhah 4 tahun 9 bulan 7 hari. Capur semua. Capur semua. Fal majmu'u tis'atun wa ishruna sanatan wa sittatu ashhurin wa arba'atu ayyam. Semua sekali fal majmu' tu jumlah dia lah. Jumlah dia 29 tahun 6 bulan 4 hari. Mencukupkan 30 tahun tu dengan Sayyidina Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan. Ya dah. Dah kita sebut belaka tu. Kita tandalah sebagai ilmu tambahan kepada kita. Habis hak sahabat khulafaur rasyidin, turun kepada 6 lagi sahabat yang dijanjikan dengan syurga. Kemudian turun kepada sahabat-sahabat yang lain, barulah turun kepada tabi'un. Kemudian susunan dia ada lagi lah susunan selain daripada 10 sahabat yang wajib syurga tu. Susunan dianya pergi kepada sahabat yang menyertai peperangan Badar. Disertai sahabat yang menyertai peperangan Badar. Kemudian ada lebih kurang pula tu. Sebab ada yang mati syahid, ada yang tidak mati syahid dalam peperangan Badar. Kemudian selepas daripada sahabat yang menyertai peperangan Badar, sahabat yang menyertai peperangan Uhud. Sahabat yang menyertai peperangan Uhud. Kemudian sahabat yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa ni? Selepas daripada itu perjanjian Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Hak ni dia kalau sahabat lah pula ni. Dia punya kelebihan dia bersusun daripada, sebab sahabat ni dia berlebih kurang antara satu sama lain di kalangan para sahabat. Kemudian
Habis sahabat ni lah turun kepada tabi'un. Turun kepada tabi'un. Kemudian di kalangan tabi'un yang paling afdalnya ni. Lah nama yang masyhur tu lah. Oh, tak mari pula. Kalau sebut orang boleh belaka lah. Lah. Sebut dulu. Sebab sebut baru tu tak jadi gitu. Ni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tabi'un yang paling afdal. Tabi'un yang paling afdal Uwais Al-Qarni. Kemudian turunlah pula kepada hak tabi'un yang kibar, yang besar, yang banyak belajar dengan para sahabat. Hak tabi'un tu sendiri pula antara satu sama lain. Berlebih kurang pula di kalangan para tabi'un. Maka ahli kurun semasa dengan mereka itu, dengan tabi'un, maka ahli kurun semasa dengan mereka itu, kalau kita nak baca kok, tabi'in lah pulaknya. Dengan mereka itu, dengan tabi'in. Maka ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu, kurun tabi'in. Dan kurun itu masa 100 tahun. Masa 100 tahun. Satu kurun, satu kurun. Kurun sahabat, kurun tabi'un, kurun tabi'in. 1 tahun, 1 tahun tu. Hak Nabi bersabda, khairul kuruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Ada riwayat Nabi bersabda, khairu ummati al-qarnul lazina yaluni. Selebih-lebih sahabat aku, kurung yang mengiringi aku, yakni sahabat. Summa allazina yalunahum, kemudian mereka yang mengiringi akan sahabat. Summa allazina yalunahum, 3 kurun yang pertama. Dipanggil 3 kurun pertama tu adalah di kalangan salaf, orang yang terdahulu. 3 kurun yang pertama dia panggil ad-dauruz zahabi, dia panggil pusingan keemasan. Di 3 kurun yang pertama tu dipanggil sebagai pusingan keemasan. Di 3 kurun yang pertama tu mana solid lagi lah. Hak tu hak Nabi jamin. Hak Nabi jamin. Hak tu solid lagi. Di 3 kurun yang pertama ni bab pegangan pun solid lagi. Tetapi kemudian tu timbul dah. Yang betul-betul solid bab pegangan ni pada masa sahabat, pada masa Nabi SAW, solid segala-gala. Selepas Nabi SAW wafat, bab akidah solid. Bab-bab lain ni timbul dah. Sahabat ni kata begini, sahabat ni kata begini. Sudah timbul bersalahan pandangan. Dalam bab pekoh apa sudah timbul bersalahan pandangan. Atau jadi pada masa sahabat timbul bersalahan pandangan bab pekoh. Sebab itulah di kalangan tabi'un, tabi'un ni hak timbul pandangan-pandangan berbeza ni. Mari daripada dengan sahabat pun timbul pandangan yang berbeza. Tapi bab pegangan solid. Ada ni. Habislah Khulafaur Rasyidin apa semua pada masa pemerintahan Bani Umayyah itulah. Barulah bermulanya pembicaraan bab pegangan timbul dah. Hak akidah yang terpesong walaupun tidak meluas timbul dah lah. Pada masa tabi'un, murid kanan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni min kibarit tabi'in. Ulama tabi'in yang besar ni, yang terkemuka ni Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ni. Murid kanan dia Wasil bin Atta', hak mula-mula digelar sebagai orang yang tergelincir. Wasil bin Atta', murid kanan Imam Al-Hasan Al-Basri. Bila guru dia halau dia boleh buka halaqah ilmu di penjuru masjid yang sama, murid boleh sama ramai dengan murid guru dia. Faham tak?
Ini semua berlaku di Iraq belaka ni. Ini semua berlaku di Iraq. Sebab dia panggil apa? Pusat pemerintahan Bani Umayyah di Iraq. Timbul ni. Wasi bin Atta' ni. Wasi bin Atta' ni orang yang sangat zuhud. Orang yang sangat warak. Orang yang sentiasa qiyamul lail. Ni Wasi bin Atta'. Tetapi Wasi bin Atta' ni pegangan dia salah. Guru dia kata dia salah. Guru dia halau dia. Dia buka halaqah ilmu masjid yang sama. Di penjuru yang berbeza. Murid sama ramai murid tegur dia. Sebab apa? Dia petoh berbicara. Dia petoh berbicara. Tapi kalau baca dia punya kehidupan dia. Memang zuhud, warak, qiyamul lail, ibadah. Ahli ibadah. Ilmu dia banyak. Tapi pegangan dia salah. Kita jangan pelik lah. Seseorang ni pegang dia salah. Salah. Kamu tengok kehidupan dia macam mana sampai ke mati. Zuhud. Kamu tengok kehidupan sampai ke mati. Kuat-kuat ibadat, qiyamul lail. Macam mana boleh salah pegangan? Ini orang tak faham sejarah. Dia ingat kau orang salah pegangan. Pada masa dahulu tu orang jahat-jahat. Dah. Lepas tu dia panggil ulama Mu'tazilah. Sebab mereka orang alim. Yang terkadang dari sudut ilmu mereka dia ambil manfaat. Tapi dari sudut pegangan mereka salah. Ada ulama macam Imam Zamakhsyari. Tafsir Kasyaf dia tu memang orang akan jadi rojokan dari segi bahasa Arab. Bijak. Tapi di dalam tu kena amati. Dia ada dia panggil apa ni? Bau Mu'tazilah. Sebab Imam Zamakhsyari ni asal dia Mu'tazilah. Tafsir Kasyaf dia tu memang menjadi rojokan. Tapi di dalam tu kena hati-hati. Ini orang besar-besar belaka ni. Orang besar-besar belaka. Boleh kita dia ajar tu pegangan salah. Dia orang kayak gitu kan. Dia orang zuhud. Dia orang warak. Dia orang qiyamul lail. Dia orang baik dengan orang. Macam pegangan salah. Tak reti orang cakap gitu. Salah pegangan dia. Hak dia zuhud, dia warak tu bab lain. Dan macam mana dia zuhud warak berpegang-pegang salah? Dia tak kata dia salah. Dia kata dia betul lah. Kan ada? Saya zuhud, saya warak. Pegangan saya salah, jangan ikut. Ada? Tak lah. Dia kata dia betul lah. Dia sebab pula pegangan salah dia tu. Contoh lagi, Ma'bad Al-Juhani. Kalau balik bersejarah, boleh tengok dari sejarah. Di kalangan tabi'in yang agak terkemuka. Permulaannya dia agak masyhur ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya pengasas Qadariyah Ma'bad Al-Juhani. Itu kalau balik pada sejarah. Bukan orang biasa-biasa. Mana timbul dah di kurun tabi'in, kurun tabi'in. Bukan pada Imam Syafi'i, kurun yang kedua. Imam Syafi'i yang kedua. Ada akidah yang lebih sesak daripada akidah yang ada pada masa kita. Itu dia panggil Qadariyah Mutaqaddimun. Al-Qadariyatul Ula. Ma'bad Juhani ni Qadariyah. Dia tak panggil Qadariyah Mutaqaddimun tu. Dia panggil Qadariyah yang kedua. Qadariyah Mutaqaddimun ni dia menafikan kehendak Allah serta menafikan tahu Allah. Itu kafir. Itu kafir. Kafir tu. Allah tidak menghendaki apa yang akan berlaku baik ataupun jahat serta Allah belum mengetahui. Allah mengetahui apabila berlaku perkara baik, bila berlaku perkara jahat. Allah baru tahu. Ini memang kafir. Akidah kafir ni, ni dikatakan pupus pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa ni? Pupus di penghujung kurun yang kedua. Pada masa kita pun boleh katakan tak ada. Hak timbul masa kitanya menafikan kehendak Allah pada perkara jahat. Tapi Allah mengetahui. Tidak dinafikan Allah mengetahui. Golongan Mu'tazilah ada pada masa kita ni menafikan kehendak Allah pada perkara jahat. Allah yang bersifat dengan iradah tidak menghendaki. Tapi Allah mengetahui.
perkara jahat yang akan berlaku. Tadi ni Allah tidak menghendaki baik ataupun jahat, serta Allah tidak mengetahui. Allah belum mengetahui. Mana Allah mengetahui selepas berlaku perkara baik ataupun jahat. Pada masa Imam Syafi'i ini ada akidah sesat, kafir seumpama ni. Ni 3 kurung yang dipanggil pusingan keemasan, Ad-Dauruz Zahabi, pusingan keemasan. Kalau dijamin oleh Nabi SAW, ada dah timbul bibit-bibit. Pada ni pegangan yang salah. Timbul pula pada pada masa pemerintahan ni Khalifah Abbasiyah. Tu lagi banyak. Ni dia punya perjalanan ni. Tu lagi banyak timbulnya akidah yang terpesong. Pada ni di awal-awal lagi ni, pada masa kita. Kalau kita dah amati bab pegangan, nak duduk mana? Pada masa tabi'un ni, sempat dengan sahabat. Tabi'ut tabi'in sempat dengan tabi'in. Memang masa tu cermelang lah. Timbul dah akidah yang salah. Kita ni di penghujung akhir zaman. Kita duduk dengar sok modah. Fitnah akhir zaman, fitnah tauhid, fitnah iman, fitnah akidah. Kita pernah dengar cerita tu? Fitnah akhir zaman, fitnah tauhid, iman, akidah. Ke akhir zaman ni fitnah, tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh pergi Mekah. Semayang, masjid tersergam indah. Dengan duit orang ramai, belah-belah, puluh-puluh juta duit orang ramai, bukan duit kerajaan. Ada di Kuala Lumpur apa semua, bukan duit kerajaan, duit orang ramai. Belas puluh juta. Ada ni. Dan memang meriah dengan program-program. Tapi ada dok penekanan kuliah mingguan ke, ilmu tauhid, ilmu ba'aqidah. Terkia-kia tak boleh nak jawab. Ni. Betul? Nak duduk mana? Tersergang indah masjid tu sekalipun, puluh juta sekalipun, tidak bermanfaat masjid tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu akidah. Tidak bermanfaat. Dermalah ratus juta satu beliang pun. Orang Malaysia ni jangan main. Tambahlah kalau derma masjid tu pula terpampang di skrin TV. Tu sekejap siap. Sekejap siap. Orang kita ni pemurah. Sekejap siap. Mana pun ni, akhir zaman terhalang pembinaan masjid. Tidak. Tersergam indah pembinaan masjid. Kalau keping dalam elang Radit Hakim tu kan. Derma masjid untuk ibu bapa, untuk ibu bapa. Itu cara dia keping. Saya pun lama dah duduk keping dengan masjid Syekh Daud. Kena keping gitu lah. Untuk ibu bapa, untuk ibu bapa. Tak pandang nak keping aku. Untuk ibu bapa, orang kasih ibu bapa, untuk ibu bapa. Ada ni. Walha, apa yang kita belajar, kita amal, kita sedekah untuk ibu bapa belah ke? Ni, kita mai belajar ni untuk ibu bapa. Tak sebut lagi tu untuk kita, hakikatnya untuk ibu bapa lah. Sebab kita ni lah ibu bapa kita. Tapi tak ada lah. Semai subuh awal-awal untuk ibu bapa. Nanti tengah hari nak semai zuhur di masjid ni pula untuk ibu bapa. Tak ada cakap gitulah. Derma untuk ibu bapa. Derma untuk ibu bapa Hak semai ni waktu tak ada untuk ibu bapa. Apa yang kita amalkan semuanya pahala sepenuhnya pada ibu bapa. Tapi itu cara nak tarik biar orang tu jadi dok sayang ke duit. Derma untuk ibu bapa. Tapi nak ceritanya mudah je cari duit. Masjid ni boleh cari infak untuk Ramadan. Banyak ni terpampang jumlah. Hebat. Tapi di masjid yang sama ada tak penekanan ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu akidah? Ada ke tak?
Tak ada awning, tutup buku. Tak ada. Tak usah cerita lah. Masjid 10 tingkat ke, tak usah cerita lah. Masjid 1 bilion ke, tak usah cerita lah. Tidak ada manfaat. Ada ni. Itu kata fitnah akhir zaman. Sembahyang tidak terganggu. Puasa tidak terganggu. Pergi ke Mekah tidak terganggu. Mahal mana pun orang masih lagi berbaris-baris nak pergi Mekah. Walaupun puluh ribu sekalipun. Dah. Tak ada kata mahal nak pergi Mekah. Masing-masing tak mau pergi Mekah. Tak ada cakap gitu. Semua akan pergi belaka. Hipung duit nak pergi Mekah. Ada ni. Tapi sembahyang sama, puasa sama, pergi Mekah sama, walaupun puluh ribu sekalipun, masing-masing tauhid macam mana? Iman akidah macam mana? Itu kata fitnah akhir zaman tu fitnah tauhid, iman, akidah. Tu kemah molek tu. Ni di awal Islam timbul dahnya. Kurung yang dijamin oleh Nabi pun timbul dah. Nah, ni timbul masa kata Wasif bin Atta' tu lah. Mabak Al-Juhani tu. Itu kalau kita baca sejarah-sejarah, memang nama-nama yang popular belaka. Nama-nama yang popular belaka. Itu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah lah. Ini yang masih dah berkembang dah. Di kalangan orang-orang, ia bukan lagi orang Arab. Orang Ajam dah. Itu timbul kaedah sifat 20. Kaedah 20 bermula daripada kurun yang keempat, yang kelima. Bukan 3 kurung yang pertama. Sebab kita kata cara kasar, 3 kurung yang pertama terjamin. Cara kasar. Tapi timbul dah hak pengantar pesong di 3 kurung yang pertama. Maka ahli kurung semasa dengan mereka itu, ini susunan dia. Semasa dengan tabi'in. Kurung semasa dengan dia. Maka ahli kurung yang berhubung dengan kurung mereka itu, ini kurung tabi'in. Ini masa hak Imam Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i. Jadi kurung yang pertama, kurung Nabi dan sahabat. Kurun yang kedua, kurun tabi'in. Kurun yang ketiga, kurun tabi'in. Dan juga tabi'in. Sebab Imam Syafi'i kita meninggal, kurun awal, kurun yang ketiga. Imam Syafi'i meninggal, kurun sahabat. Kurun Nabi dan sahabat, kurun yang pertama. Kemudian kurun tabi'in, kurun yang kedua. Imam Syafi'i lahir kurung yang kedua. Kurung yang ketiga tu, awal kurung ketiga, Imam Syafi'i meninggal. Sifat 20, kurung yang keempat. Mana jauh jugalah dengan hak Imam Syafi'i. Hak timbul kaedah sifat 20. Jadi timbul kaedah sifat 20 ni sebab yang masuk Islam bukan lagi dari kalangan orang Ajam yang memahami ayat Al-Quran. Orang Arab sendiri pun dia yang belajar yang memahami Al-Quran. Orang Arab ni yang tak belajar, dia hanya tahu terjemahan sahaja. Dia tak tahu pengertian ayat. Walaupun Quran tu bahasa mereka. Dia baca Quran, dia tak faham. Gini contoh. Kita baca terjemahan Quran, kita baca terjemahan hadis. Sama je dengan orang Arab baca Quran, dengan Arab baca hadis. Kalau mereka tak belajar, kita tak belajar, sama saja. Dia boleh baca Al-Quran, kita boleh tengok terjemahan Al-Quran, tapi apa maksud kita tak tahu. Gitu je lah. Faham tak? Cuma bezanya orang Arab dia baca Quran. Kita orang Melayu baca Quran, tengok terjemahan. Tengok terjemahan, reti tak terjemahan? Reti. Apa kena ayat kita tak tahu, atau kena belajar suku. Jadi, dah lah kita ni orang Ajam. Kemudian nak memahami Al-Quran kena belajar. Maka ulama pun susung kaedah sifat 20. Untuk memudahkan kita belajar. Mudah kaedah sifat 20. 1000 tahun lebih dah diguna pakai. Tapi pada masa kita sudah menjadi macam tak berapa nak kemah molek. Dia bertambah. Di tempat kita ni, di Terengganu ni, tempat kita sudahlah, jangan sebut Terengganu lah. Tempat kita ni Malaysia lah. Sebut Terengganu tak sedap lah, Darul Iman. Macam mana di tempat kita lah, betul-betul lah Terengganu lah. Sifat 20, macam mana? Daripada dulu-dulu sifat 20, macam mana?
pengajian dia. Pengajian dia macam mana? Dia sifat 20 ni di Kelantan, di Kedah. Tu tempat yang agak. Foto ni saya ceritalah di foto ni tu lubuk dia. Tu lubuk sifat 20. Kalau kita di Malaysia agak, Kelantan, Kedah. Tempat yang popular sifat 20. Di tempat kita, begitulah. Baru mari sifat 20, mari daripada babu foto ni, buat daurah, buat apa. Kelik kepah, apa terang dengar. Kelik. Lepas tu hilang. Dah kelik-kelik pening, keluar bintang di kepala dia tu, nampak tak? Keluar. Balik tu, nyasar je. Padak nyasar? Nyasar kan? Ke nyasar? Nyasar ke nyasar? Nyasar? Apa dia nyasar? Apa dia nyasar? Faham tapi tak kerti nak. Taklah nyasar. Tak lagi dah. Tak lagi dah. Dah balik nyasar. Padak nyasar. Bengong tau. Boleh? Nyasar tu mana bengong. Tak tahulah. Dia ngajar apa. Nyasar balik. Cuma balik tu tak jalan bundu je. Kalau jalan bundu lagi berat. Nyasar. Lepas tu tak mahu dah. Ni. Dia kata ajak kawan-kawan dia kata. Tak lekak sungguh lah. Dia kata. Kalau seorang ajak. Sekali. Okey lagi. 2 kali. Okey lagi. Lama-lama macam-macam dah tak mahu dah. Apa? Nyasar balik. Tak kerti bengong ke. Sifat 20. Oh gitu. Ini akhir zaman. Tapi tempat yang kuat sifat 20 sekarang pun dia sudah jadi menurun. Menurun juga. Kalau kelas-kelas tauhid sifat 20 dia kata tempat lain lagi lain 20 tak ada orang mana dia kata tak sama dengan kelas kitab fiqh, tak sama dengan kelas kitab tasawuf dia kata. Nampak beza. Kelas tauhid, kelas fiqh, kelas tasawuf. Nampak beza. Kelas fiqh tasawuf ramai lagi orang. Kelas tauhid Allah lemah dia kata nak. Gitulah. Lemah dia kata. Hak nak ramal laginya kelas hak bergelak ketawa. Tu ramal. Tu ramal lah tu. Kelas fiqh pun kalah, kelas tasawuf pun kalah. Kelas mana lagi ramal? Kelas yang jenis main jiwa. Yang ceramah pula lembut je, bercakap menangis je. Habislah pok muslimat menangis. Tu ramal. Kelas main jiwa. Tu ramal, tu ramal. Tu muslimat lagi ramal tu. Dia baik gitu. Dia baik jenis jiwa. Kau muslimat kan? Dia mudah menangis. Tengok itu Nustam pun dia menangis. Tapi bukan muslimat sini lah. Tapi nak cerita dia suka hak jenis. Hak jenis main mana ni? Main. Dia nak jenis gitu. Maknanya ambil pengajaran maulid tu di awal Islam. Di kurung-kurung awal tu timbul pegangan terpesong. Lepas tu sampai masuk pemerintah khalifah. 2-3 khalifah. Khalifah Muqtasim, Khalifah Ma'mun tu semua Khalifah Abbasiyah belaka ni. Mereka terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Khalifah Islam dasarnya Quran dan hadis. Ada ni. Mereka terpengaruh dengan ulama Mu'tazilah pada masa mereka. Kembalilah fahaman tu bertambah malak, kuat balik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari pada akhir zaman dia bertambah lemah sampai masa kita. Sampai masa kita. Kita sama, anak cucu kita sama. Yang pertama tauhid, iman, akidah. Yang pertama. Yang kedua fiqh, tasawuf. Yang kemudian barulah pergi kepada amal-amal yang sunat. Dan bermula, habis sikit lagi, dan bermula jahil dengan kelebihan anbiya atas segala malaikat dan umpamanya itu tidak mencederakan pada iman. Tidak mencederakan iman. Kita belajar-belajar, lebih nabi lagi daripada malaikat. Hak nabi 124,000 ni. Bukan hak Rasul 313. Bukan hak Ulul Azmi ni, bukan. Hak Nabi-Nabi ni, Nabi-Nabi 124,000 orang ni. Lebih daripada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kepala malaikat yang 4. Jahil tak tahu. Aku mana tu?
Dan umpamanya itu tidak mencederakan pada iman. Sebab ini bukan di antara yang wajib fardu ain kita belajar dan berpegang daripada ilmu tauhid. Ini hak bicara ni. Faham tak? Kita dah tahu antara sahabat ni pula. Antara sahabat yang 10 wajib syurga ni lebih daripada sahabat yang menyertai perang Badar. Sahabat yang menyertai perang Badar lebih daripada sahabat yang menyertai perang Uhud. Sahabat yang menyertai perang Uhud lebih daripada sahabat yang menyertai Bai'atul Ridwan. Kita tak tahu kita ingat ke sama je lebih kurang. Tak tahu. Ini tidak mencederakan iman. Maka telah menyebut Suyuti dan Subki. Imam Suyuti, Imam Subki ini, dua-dua ni di kalangan ulama yang pekohnya bermazhab Syafi'i. Jalaluddin As-Suyuti. Dia Jalaluddin As-Suyuti. Hak jalan lain tu. Jalaluddin, lama dak buka kitab. Tak ada seorang tahu. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ke apa? Hak tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Dua Jalal. Jalaluddin, dua Jalaluddin. Ada dalam FB tu. Ada tak? Tak ada? Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ke apa? Oh, boleh dah ingat. Tafsir Jalalain tu kalau pondok, tu pasti ada lah. Saya sempat khatam tafsir Jalalain 8 tahun. Khatam. 8 tahun. Ada maksud Nabi? Wah, dia berabuk dah kitab tafsir tu kali. Tak buka. Dah nak buka nak tengok manalah kita ni. Ngajar kapung gitu je. Saya sempat dengar almarhum Tok Yashim Pasir Tumbuh 3 tahun. Bermula daripada sebelum suratul Kahfi sampai ke khatam. Sampai khatam. Mana tengah sampai khatam 3 tahun. Tengah tu tengah sebelum suratul Kahfi lagi lah. Depan sikit. Mana tengah lah sampai khatam. Saya sempat dengan almarhum Babun Ibn Kerandang dari awal sampai tengah 4 tahun setengah. Sampai tengah tu 8 tahun kan. Temu takut tapi dua tu guru lah. Tafsir Jalalain. Timur dan habis sekarang berhati-hati dengan tafsir Jalalain sebab di dalam tu ada akidah yang salah. Oh, sedap orang sekarang. Kejut saya tengok. Jalalain tu. Tafsir dua-dua imam tu pekoh dia bermazhab Syafi'i. Tapi dalam tu dalam FB boleh tulis hati-hati dengan tafsir Jalalain. Di dalam tu ada akidah yang salah. Orang sekarang faham tak? Tapi tafsir Jalalain ni memang pondok lah. Kitab pondok. Tafsir Jalalain, tafsir Sawi. Tapi yang paling nombor satunya, tafsir Jalalain. Jalaluddin As-Suyuti. Maka telah menyebut Suyuti daripada Subki bahawasanya hukum diam seseorang selama-lama hidupnya, selama-lama umurnya, tiada terlintas pada hati, pada pegangan dia, melebihkan Nabi atas malak. Nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya di dalam akhirah. Jadi dalam pegangan dia ni, selama-lama umur dia, tak terlintas pun di hati dia, di iman dia. Lebih Nabi atas malak ni. Tak tahu dianya. Tak berpegang pun di akidah dia. Maka nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya, daripada seseorang yang diam tadi ni, di dalam akhirah. Lebih Nabi atas malak. Mim lam kaf tu malak lah. Malakun. Malakun. Jamuk dia malaikatun. Itu jamuk dia. Malakun satu malaikah. Malakun satu malaikah. Malaikatun tu banyak. Kita Melayu kita malaikah lalu dah. Tu bahasa Malaysia. Bahasa Arab malaikah ni ramai. Jibril satu tak panggil malaikah, panggil malak. Malakun, malaka ni dua, malaikatun. Malak. Malak tu mufrad. Malaikah jamak.
Dia malak dalam hak kita baca dalam Quran itulah. Kan kita baca dalam Quran kan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul mautil ladzi. Apa dia malakul maut? Malakul maut ni malaikat yang membicarakan hal kematian. Israel. Tapi kita kalau sebut Israel, kita tak panggil malakul maut. Kita panggil malikil maut. Kerana? Cuba kita mikir. Cuba kita fikir ni. Ingat mula kita ni. Israel kita sebut macam mana? Malakul maut ke malikul maut? Kah tu bagi depan, bagi bawah tu tengok tepat lah. Lam tu. Kita banyak sebut apa? Maliki. Malikil maut. Malikil maut. Quran sebut lam bagi bawah ke? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul. Lam bagi atas. Bukan mali. Bukan. Tapi kita malikil maut. Malikil maut. Kah bagi bawah tu tak apalah. Lam tu lam tu. Tu mana? Malakul maut ke malikul maut? Malikil maut tau. Dia malak lah. Kalau kata malikul maut lam bagi bawah boleh juga. Tapi comel baca sebut malak lah sebab Quran sebut gitu. Kalau sebut malikil maut, hak Quran tak boleh baca dengan malikul mautil ladzi tak boleh. Quran kena baca kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum lah. Ni cakap keluar ni cakap keluar ni. Kalau sebut dengan malikil maut lam bagi bawah. Israel itu malikil maut. Mana apa malikil maut? Malik tu raja. Raja ketua yang membicarakan hal kematian. Israel juga. Kalau kata malakul maut, malaikat yang membicarakan kematian. Israel juga. Maknanya tak salah. Tapi Al-Qurannya malakul maut lah. Apa malak? Malak, malaikat. Malik, raja. Malik. Kan dulu kan? Malik Pahak. Dulu kan? Kan kita sahut tu je Malik Pahak. Lepas tu Malik lain tak sahut dah. Lepas Malik Pahak, Malik apa? Tapi sahut tu dah. Malik Pahak lah. Malik. Apa Malik? Raja. Malik raja. Kalau hak kita baca wirid tu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Mulkun apa dia? Tu'til mulka. Tu mulk. Itu kerajaan. Mulk kerajaan. Kalau milk, ming bagi bawah, kepunyaan. Milik kepunyaan. Ejaan dia sama. Mim, lam, kaf. 3 huruf. Bagi dia lain. Makna dia lain. Nak baca bagi macam mana? Hentamlah. Tak bagi tak ada. Tengok tepat lah. Bukan hentam gitu. Ejaan dia mim, lam, kaf. Malakun. Makna dia malaikah. Malikun. Maknanya dia raja. Mulkun. Maknanya kerajaan. Milkun. Maknanya kepunyaan. Milik. Itu milkun. Apa ni? Ada ni nak sebut sini. Melebihkan Nabi atas malak. Rumi tulis mana? Malak ke benda tulis? Malak. M-A-L-A-K. Dia tak ada tulis kok Jawi buat kurungan pun tak ada. Jadi malak gitu je. Sebaik tak malak. Malak ni kalau kalpi pula. Malaknya lah cahaya lampu. Malak jadi. Malak. Malak. M-A-L-A-K. Lepas tu buka Dewan Bahasa. Malak tu apa dia? Tu bukan bahasa Melayu ni. Mim lam kaf ni bahasa Arab. Malak apa dia? Malaikah lah. Malak mufrad. Malaikah tu jamak. Tapi kita bahasa Malaysia sebut malaikah lah. Jadi seumur hidup dia, tak terlintas pun di hati dia, lebih Nabi atas malaikat. Lebih Nabi daripada malaikat. Walaupun malaikat tu Jibril sekalipun. Nabi ni Nabi 140,000 orang ni. Orang Rasul 313. Tu tinggi ni Nabi ni. Lebih Nabi lagi daripada malaikat. Tak pernah pun terlintas di hati dia
nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripada seseorang diam tadi itu di dalam akhirah. Bapak ni bukan menjadi asas kepada pegangan. Tapi seeloknya kita tahu. Tapi bukan termasuk dalam ilmu fardu ain. Kalau jahil pun tidak dosa. Tahu lagi baik. Tahu pula susunan tu lagi baik. Tapi kalau jahil tidak dosa. Tapi jahil ni tak comel lah. Tapi tak dosa. Habislah. Dan wajib i'tiqad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab lagi bangsa Quraisy. Wajib i'tiqad lah Nabi kita bangsa Arab. Jangan letak Nabi kita bangsa Melayu pula. Bangsa Melayu. Memang wajib i'tiqad. Nabi kita berbangsa Arab, berbangsa Quraisy. Arab lah yang selebih-lebih bangsa. Quraisy ni pula di kalangan kabilah Arab yang paling tinggi, yang paling lebih. Quraisy ni pula yang paling lebihnya Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib. Nabi SAW Bani Hashim. Imam Syafi'i rahimahullah Bani Muttalib. Dia gitu. Mana Arab lah. Quraisy paling lebih kan orang Arab. Quraisy ni banyak pula kabilah. Bani Hashim yang paling lebih sekali. Wallahu a'lam.